Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah ma sya Allah la yasrifu su'a illallah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah dan taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat sama-sama pada malam ni insya-Allah untuk kita meneruskan pengajian kitab kita Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili. Kitab ni kitab tasawuf ataupun kitab akhlak atau kitab adab, mengaji macam mana cara nak bersihkan hati. Bila sebut Nabi sebut talabul ilmi fariidatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu merupakan kewajipan pada setiap orang yang beriman. Wajib ni dia panggil wajib fardu ain. Mengaji ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain dia ada 3 cabang yang wajib kita belajar. Yang pertama dia panggil ilmu akidah atau ilmu tauhid. Yang kedua dia panggil ilmu Allahumma salli ala Muhammad ibadah ataupun kita panggil ilmu fiqh. Yang ketiga dia panggil ilmu akhlak atau ilmu adab atau ilmu tasawuf atau disebut tazkiyatun nafs. Mula-mula mengaji sungguh-sungguh bagi kenal Tuhan, kenal Allah. Kita nak mudah, ulama susun dekat kita satu cabang ilmu nama sifat 20. Ngaji yang tu bagi kenal Allah elok-elok. Dah kenal Allah cantik, ngaji pula macam mana cara nak sembah Allah, nak beribadat kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kita mengaji ilmu fiqh pula. Mula daripada taharah suci, nak wuduk macam mana, nak mandi wajib macam mana, jenis-jenis ayak apa semua, sampai semayang, sampai puasa, sampai zakat, sampai haji, sampai Allahumma salli ala Muhammad muamalat munakahat apa semua lemak ibadah. Dah tahu dah macam mana nak ibadat pada Allah, masuk pula cabang ilmu yang ketiga. Macam mana nak bagi ibadat kita Allah terima. Macam mana nak bagi ibadat kita Allah terima? Maka mengaji pula ilmu tasawuf. Nak cuci hati, buang ni daripada sifat-sifat kekotoran, bersih hati daripada sifat kotor, buat masuk hati ni, dalam hati ni sifat-sifat mahmudah pula.
Dan kita berada pada bab yang kedua, pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata. Perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang boleh merosakkan hati. Salih Muhammad. Mula-mula dalam bab yang pertama kita mengaji pada bab Allah SWT 7 anggota. Nak kena jaga 7 anggota ni. Habis dah bab 7 anggota ni, masuk bab kedua. Macam mana cara nak jaga hati ni? Qulub. Qalbun ni dia maksud jantung. Tapi kita dalam pemahaman kita dalam pengajian ni hatilah, cuci hati. Yang kedua dia tamak dalam berkata-kata. Perkara yang boleh merosakkan hati kita ni, dah banyak bercakap. Tamak dalam berkata-kata. Qala musannif rahimahullah ta'ala, berkata musannif, bab yang kedua pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata, banyak bercakap. Ketahui olehmu bahwasanya loba atas berkata-kata itu kelakuan yang dicela, yang wajib atas kita menjauhkannya. Yang pertamanya, cakap banyak. Cakap banyak ni rupanya perbuatan yang tercela. Nak kena kurang cakap sikit, kan? Ada orang Allah takdir dia macam ni, tak cakap banyak. Untung kat dia. Orang cakap banyak ni, lagi cakap banyak, lagi banyak salah. Lagi banyak salah, lagi banyak dosa. Bila banyak dosa, masuk neraka. Jadi kena belajar kurang cakap. Subhanallah, Sayyid Muhammad. Dan wajiblah bagi kita untuk menjauhinya, kerana apabila loba seseorang itu atas berkata-kata, nescaya keluar daripadanya perkataan yang sia-sia, yang dengan sia-sia itu sebab bagi gelap jantungnya. Bila kita bercakap banyak, salih ala Sayyid Muhammad, tuan-tuan, maka banyak kita bercakap benda yang sia-sia. Lebih dahsyat, kita banyak salah, banyak bercakap benda yang tak betul. Akhirnya jadi hati ni jadi macam mana? Jadi gelap. Ia akan menyebabkan hati ni jadi mati. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ini tak ada dalam kitab. Imam Malik kata apa? Imam Malik kata, kullu syai'in yuntafa'u bifadlihi illal kalam, fa inna fadlahu yadur. Segala sesuatu yang berlebih itu baik, kecuali berlebih-lebih dalam berbicara, kerana dia berbahaya. Nak buat benda lain bagi berlebih tak apa. Salih alaihi Muhammad. Nak semayang bagi lebih, bagus. Nak sedekah bagi lebih, bagus. Nak tengok keindahan alam ni supaya boleh tambah dekat kita ni kekuatan hati kita ni. Dia ingat kebesaran Allah, bagus. Nak tolong orang banyak-banyak, bagus. Satu aja, jangan berlebih cakap. Tang bercakap jangan bagi lebih, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, sebab dia bahaya. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, la khaira fil hayati illa li ahadi rajulain munsittu wa'in au mutakallimun alim. Abu Darda kata apa? Tak ada kebaikan dalam kehidupan kecuali untuk 2 orang. Dalam hidup ni tak ada benda boleh jadi baik, salih ala Sayyid Muhammad, dalam kehidupan ni kecuali untuk 2 orang ni. Yang pertama, orang yang diam, yang faham, atau orang yang bercakap, yang berilmu. Salih ala Sayyid Muhammad. Faham duk diam sesudah. Yang kedua, kalau nak bercakap juga, dia cakap bagi benda yang ada ilmu. Dia bercakap, cakap dia ilmu. Tuan-tuan, ambillah pengajaran sungguh-sungguh. Kita lah ni kurang cakap. Kita kurang bercakap, tapi kita banyak menulis. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan pergilah panggil anak-anak kita pergi duduk kat meja makan. Bawa pergi makan char kway teow kat Sungai Dua. Konon nak spend masa dengan anak-anak. Mereka handphone seorang satu. Mereka tak bercakap dengan kita. Korang bercakap, tapi mereka banyak berkomunikasi dengan handphone. Kita pun sama. Ni di gadget ni tuan-tuan, dia mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Tu ya nah, media sosial ni
Mendekatkan yang jauh semua macam duduk dekat. Cakap tak berhenti. Tapi yang dekat dia jauh. Sedih tuan-tuan. Saya selalu duduk tengok orang. Bila makan, kita banyak duduk makan kat restoran mana-mana singgah makan. Tengok satu meja, 3-4 orang nak beranak. Seorang handphone, seorang satu. Tak bercakap. Senyap. Meja tu senyap je. Tapi masing-masing dengan gadget masing-masing. Subhanallah. Tuan-tuan, hati-hati dalam nak menulis. Saya nak pesan kat diri saya nak pesan kat tuan-tuan. Tuan-tuan duduk ada kat depan saya, setiap orang ni. Tuan-tuan masing-masing pun ada media sosial tuan-tuan. Setiap yang tuan-tuan nak post, tuan-tuan tolong pastikan dia ilmu yang boleh sampai ke orang. Kalau benda yang tuan-tuan nak post tu tak ada manfaat, tuan-tuan tak payah post pun tak apa. Tak rugi sikit pun. Cerita kita makan laksa, tak payah post lah tuan-tuan. Tuan-tuan makan durian, tak post pun tak apa. Apa manfaat orang dapat tengok tuan makan durian? Apa manfaat dia? Kalau tuan-tuan post tu sagi dengan tujuan dia, orang tu sagi mai makan durian tempat kita tu dan akhirnya meniaga kawan yang kita beli durian ni tak boleh maju dengan kita post, tuan-tuan buat. Maksudnya ada manfaat. Faham tak faham tu? Maksud Muhammad. Post ni pasal apa hang post gambar durian ni? Ni aku nak abang ni kedai ni nak beli durian kat kawan ni jual murah ni, kawan aku meniaga ni. Tak apa, pasal ada manfaat. Tapi takat post orang terliok tak payahlah. Nabi kata apa? Nabi kata kalau tuan-tuan masak buat kuah dia bagi lebih. Pasal apa? Usah pergi ikut jiran sebelah, lagi dia terbau pergi hantar ke dia. Dia kan Nabi Muhammad. Maksudnya apa yang kita nak makan, kalau ada jiran kita terbau, dia teringin, tuan-tuan kena pergi hantar dia. Kita pergi post benda tu kat dalam media sosial kita. Ada orang teringin, tapi dia tak mampu. Menyebabkan kesedihan pada hati dia. Tak boleh tuan-tuan. Ada benda-benda kalau tuan-tuan rasa tak payah post, tak payah. Tak ada manfaat, tak payah. Kalau tuan-tuan nak post, ni kata Abu Darda, kehidupan ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada kebaikan dalam kehidupan melainkan kepada dua orang ni. Yang pertama, dia faham dan dia diam. Diam dan faham. Yang keduanya, dia bercakap. Tapi cakap, dia cakap ilmu. Kalau bercakap juga cakap. Biar cakap kita ada manfaat. Lepas pada tuan-tuan nak post apa dekat dalam Facebook, nak post apa dekat media sosial, tuan-tuan nilai dulu yang tuan-tuan post tu ada manfaat tak? Ada ilmu tak? Kalau ada ilmu tuan-tuan post. Kalau tuan-tuan rasa tak ada ilmu, tuan-tuan tak payah duk post. Faham tak? Berkata Abu Darda, berkata Sayyidina Ibn Abbas, berkata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqimu qalbuh, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh, wa la yadkhulul jannah rajulun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Takkan lurus iman seseorang daripada kamu sehinggalah lurus hati dia. Takkan lurus hati seorang itu sehinggalah lurus lidah dia. Seorang tidak akan masuk syurga jika jirannya tidak selamat daripada kata-katanya, daripada kata-kata buruk dia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nak cerita kalau orang tu dia iman dia betul, dia akan cakap betul. Cerita dia. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, kata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, hammud dunya dhulmatun fi qalbi wa hammal akhiratu nurun fi qalbi. Terlalu inginkan dunia adalah kegelapan kepada hati, dan bersungguh-sungguh dalam menginginkan akhirat adalah cahaya kepada hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, itu nak buat macam mana? Jagalah perkataan kita tuan-tuan, supaya perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut kita ni ialah perkataan-perkataan yang baik. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kerana itu membesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambung lagi bacaan kitab kita. Dan kerana itu membesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pekerjaan lidah, maka bersabda ia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
wa hal yaktubun nasa ala wujuhim aw manakhirihim illa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad illa khasaidul alsinatihim. Tidak akan dihumbankan manusia ke atas muka mereka ataupun hidung mereka melainkan perkara yang mereka sendiri ucapkan dengan lidah mereka itu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, hadis ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akhbiruni bi amalin yadkhul jannah wa yubaiduni 'anil nar. Terdengar adil ni elok. Muaz bin Jabal tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ceritakan kepada aku amalan yang akan mendekatkan aku pada syurga dan menjauhkan aku pada neraka. Dia tanya sungguh-sungguh, apa Rasulullah benda yang kalau saya buat syurga jadi dekat dengan saya dan saya akan dijauhkan dari neraka? Kata Nabi SAW, laqad sa'alta an azim, benda yang kamu tanya ni besar sungguh wahai Muaz. Tapi Allah akan mempermudahkan kepada siapa yang Allah nak permudahkan untuk dia. Maksud Nabi SAW ni, kalau benda besar lagu mana pun, kalau Allah nak permudah kat seorang tu, mudah je kat dia. Tapi benda ringan lagu mana pun, mafhum mukhalafah, kita boleh faham dia tu. Kalau ringan lagu mana pun, kalau Allah nak bagi payah kat seorang tu, dia akan jadi payah. Faham tak ni? Kita tengok kadang-kadang kawan-kawan kita boleh bangkit 3-4 pagi istiqamah, kita rasa macam payah sungguh. Ringan je kat dia. Pasal Allah mudah kat dia. Ada kawan-kawan kita baca Quran sehari 1 juzuk, kita macam mana hang boleh buat? Hang dengan sibuk kerja lebih sibuk pada aku, tapi hang boleh baca Quran itu. Boleh, pasal apa? Nampak mudah ya kat dia, pasal Allah pun mudah kat dia. Tang kita benda kecil tak boleh nak buat. Ni sepanjang saya duduk kuliah ni, berapa banyak dah saya selawat? Berapa banyak dah saya sebut nama Nabi SAW? Banyak tak agak? Berapa hadis saya duk baca? Berapa kali saya duk selawat? Tuan-tuan, berapa kali tuan-tuan sambut selawat saya? Dan berapa kali tuan-tuan selawat bila saya sebut nama Nabi SAW? Bukan susah pun nak selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh kurang? Ataupun sebut Nabi SAW, sebut sallallahu salam alaih. Bukan payah pun. Man salla alayya salatan sallallahu bi asharan. Siapa yang selawat padaku sekali, ya kata Nabi SAW, wahidan sallallahu bi asharan, maka Allah akan selawat kepada 10 kali. Siapa selawat sekali kat Nabi? Allahumma salli ala Muhammad. Allah selawat kepada 10 kali. Susah nak selawat? Senang nak selawat. Pasal apa kita payah dengan nak selawat? Nabi kata, berat, susah, tapi Allah akan memudahkan kepada siapa yang Allah nak memudahkan kepada dia. Kadang-kadang kena muhasabah sikit. Pasal apa aku tak dapat? Pasal apa mudah kat dia? Pasal apa berat kat aku? Takut Allah duk bagi berat kat kita. Lalu Nabi SAW sambung. Nabi SAW kata apa? Nabi sebut tentang 5 rukun Islam. Itu asas dia. 5 rukun Islam. Kemudian Allahumma salli Muhammad, Nabi SAW sebut, dah selesai Nabi kata 5 rukun Islam jadi asas nak seorang tu masuk syurga dan jauh neraka. Nabi SAW kata pula dekat dia, Nabi kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli Muhammad, mau tak aku idza adulluka ala abwabil khair, mau tak aku tunjuk pada kamu atas Saudara Muhammad pintu segala kebaikan. Apa maksud pintu segala kebaikan ni? Semua jenis kebaikan yang tuan-tuan nak ada belakang pintu ni. Tuan-tuan nak jadi orang baik, jadi orang soleh, nak murah rezeki, nak sihat tubuh badan, nak dapat keluarga yang baik, tuan-tuan sebut je senarai. Apa je senarai tuan-tuan nak lah hidup ni, semua ada belakang pintu ni. Tuan-tuan buka pintu ni, tuan-tuan akan dapat semua jenis kebaikan. Tuan-tuan nak tahu tak? Nabi kata, siyamu junnah, puasa itu perisai. Nombor 1, puasa sunat.
Ada 3 amalan Nabi sebut. Jadi pintu segala kebaikan. Yang pertama, puasa sunat. Sebab dalam puasa wajib dalam rukun Islam tadi dah ada dah. Puasa sunat. Belajarlah puasa sunat. Sebulan ambil lah 3 hari. Contoh. Yang keduanya, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'u ma'un nar. Sedekah itu akan memadam dosa sebagaimana air memadam api. Nombor 2, banyak sedekah. Nak pintu segala kebaikan, banyak sedekah. Yang ketiga, salatul rajul fi jawfil lail. Sembahyangnya seseorang itu pada sebahagian daripada malam dia. Ni selepas Nabi sebut tentang rukun Islam sebagai asas dan tapak untuk seorang tu masuk syurga dan jauh pada neraka, lepas tu Nabi suruh kita buat 3 benda ni. Banyak puasa sunat, banyak sedekah, banyak qiyamul lail. Kemudian Nabi SAW sebut tentang sallallahu alaihi Muhammad. Tiang dia apa? Semayang. Puncak dia apa? Jihad. Dan kamu nak tahu tak apa kunci dia? Kunci pada semua benda tadi ni, yang nak masuk syurga, jauh pada neraka, pintu segala kebaikan, rukun Islam, semua benda kebaikan yang kamu buat tadi ni, kamu nak tahu tak apa kunci dia? Sahabat kata, bala Rasulullah, bahkan kami nak tahu. Nabi buat keluar lidah dia, Nabi pegang. Nabi kata apa? Jaga yang ni. Sahabat pun tanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, demi ibu dan ayahku, salli ala sayyidina Muhammad, dia kata. Nabi SAW kata, wahal yaktubun nasa ala wujuhim aw manakhirihim illa hasadil alsinatihim. Tidak ada seorang yang akan dihumbankan ke atas muka mereka ataupun hidung-hidung mereka, melainkan kerana sallallahu alaihi Muhammad, apa yang disebutkan dan dikatakan oleh lidah-lidah mereka. Maksud dia apa, tuan-tuan? Tuan-tuan boleh buat macam-macam kebaikan, tapi kebaikan yang tuan-tuan buat boleh dipadamkan oleh Allah hanya kerana satu perkataan yang keluar pada mulut tuan-tuan. Boleh buat macam-macam bentuk kebaikan, tapi kebaikan tak jadi nilai kalau ada satu perkataan yang keluar pada mulut kita yang menghilangkan pahala atas apa yang tuan-tuan buat. Bahkan boleh jadi dengan kalam yang keluar pada mulut tuan-tuan, pahala yang banyak yang tuan-tuan buat duduk dekat sisi timbangan kebaikan orang yang lain. Semua pasal apa? Pasal lidah. Hati-hati tuan-tuan. Sallallahu Muhammad. Waktu Nabi kata apa? Seorang itu, dia dilemparkan dalam neraka Jahannam. Dia terawang-awang dalam neraka Jahannam bainal masyriqi wal maghrib, daripada timur ke barat, duk terawang dalam neraka Jahannam hanya kerana satu perkataan yang keluar pada lidah dia. Hati-hatilah dengan lidah ni tuan-tuan. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sambung. Dan sabdanya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Artinya, barang siapa membenarkan ia akan Allah Ta'ala dan akan hari kiamat, maka hendaklah berkata-kata ia dengan perkataan yang baik, atau hendaklah dia diam. Dan sabdanya lagi, man yatawakkal li bima baina lihyaihi wa rijlaihi atawakkala lahu bil jannah. Barang siapa yang menjaminkan ia bagiku akan barang yang di antara dua tulang dagunya dan dua kakinya, nescaya aku jamin baginya akan syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan, enggak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata apa? Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, dia yakin bahawa setiap benda yang dia buat itu ada timbang hisabnya, maka benda pertama sekali dia buat ialah dia jaga lidah dia.
cakap baik-baik sudah. Kalau tak mampu jaga baik-baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duduk diam lagi bagus. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu apa, bila kita buat satu kebaikan, dia boleh jadi pada salah satu pada 5 benda ni. Berapa benda ni? Kebaikan yang tuan-tuan buat, Allah terima, dia sah dan diterima oleh Allah. Dan ini kita harap semua amalan kita dapat. Yang keduanya, amalan kita buat itu sah tapi tak diterima. Pasal apa? Lidah. Jadi lagu mana? Dia riak, dia ujub, dia takabur, dia sum'ah, cerita ke orang apa dia buat. Punca dia apa? Lidah. Yang ketiga, dia buat amalan dia sah, tapi amalan dia sah dan diterima, tapi dipadamkan oleh Allah. Pasal apa Allah padam? Pasal lidah. Lidah buat apa? Ungkit. Dulu akulah yang bagi. Kalau tak pasal aku, hang pun tak dapat. Ingat hang susah dulu, akulah yang tolong. Ungkit. Lidah yang jahat dia. Nabi SAW bercerita tadi ni. Yang keempat, buat baik, amal dia sah, amal dia terima, tapi pahala bagi ke orang. Pahala bagi ke orang. Pasal apa pahala bagi ke orang? Pasal mengumpat, pasal fitnah orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati-hatilah tuan-tuan. Ya Allah Rabbi, salli ala sayyidina Muhammad. Yang kita duduk pada zaman ni, zaman yang sangat susahlah untuk kita jaga. Zaman yang sangat susah untuk kita jaga. Dan yang dikendaki dengan barang yang di antara dua tulang dagu lidah, yang dikendaki dengan barang yang antara dua tulang dagu lidah itu, dan dikendaki dengan barang yang di antara dua kaki, iaitulah faraj. Tu ulama mentafsirkan untuk kita. Dan akan Rasulullah SAW daripada yang lebih banyak barang yang masukkan ia ke dalam api neraka, maka sabda Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana dia? Maka sabda Nabi SAW, salli ala sayyidina Muhammad, dua yang berlubang. Itu yang tu yang pertama mulut, yang kedua faraj. Dan sabda Nabi SAW, man kathura kalamuhu kathura saqtuhu, wa man kathura saqtuhu kathurat dunubuhu, wa man kathrat dunubuhu fannaru aula bih. Artinya, barang siapa banyak perkataannya, nescaya banyak olehnya tersalah, banyak tersalah olehnya. Dan barang siapa banyak tersalahnya, nescaya banyak dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Tu Nabi SAW pesan dekat kita. Kita apa? Siapa banyak cakap, saya banyak salah. Siapa banyak salahnya, banyak dosa dia. Siapa banyak dosanya, maka api neraka lah yang lebih layak untuk dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketahui olehmu bahwasanya ada bagi lidah itu kebinasaan yang banyak, tetapi memada akan dikau salih Jumat, kerana menolak akan semuanya oleh beramal dengan satu ayat daripada Al-Quran yang dimuliai, iaitu firman Allah Ta'ala, la khaira fi kathirin min najwahum
illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin. Al-ayah. Artinya, tiada ada kebajikan pada banyak daripada bisik-bisik mereka itu, melainkan mereka yang menyuruh ia dengan bersedekah atau kebajikan atau mendamaikan antara manusia. Makna ayat ini bahawa tiada engkau berkata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau, dan engkau sallallahu alaihi Muhammad simpankan akan perkataan engkau pada yang memberi faedah, maka ada padanya kelepasan daripada kebinasaan di dunia dan di akhirat. Dan dikehendaki dengan barang yang tiada memberi manfaat itu, iaitulah perkataan yang jikalau ditinggalkan dia, nescaya tiada luput dengan dia oleh pahala akhirat atau faedah dunia yang sangat dihajatkan. Dan barang siapa yang menyimpankan ia daripada perkataan atas yang memberi manfaat, nescaya sedikit oleh perkataannya, maka hendaklah engkau ketika engkau berkata-kata dengan barang yang tiada faedah akan bahwasanya jika menyebut engkau akan nama Allah Ta'ala ganti daripada perkataan yang tiada berfaedah itu, nescaya adalah ia untung dan sangat besar. Kerana zikrullah itu menyerupai ia akan sallallahu alaihi wasallam Muhammad sepotong emas, dan perkataan yang tiada berfaedah itu menyerupai dia akan sepotong daripada tanah yang keras. Maka betapa suka orang yang berakal sallallahu alaihi wasallam Muhammad meninggalkan ketul emas dan mengambil ia akan ketul tanah yang keras. Ini jika perkataan itu tiada ada padanya dosa. Maka jikalau ada padanya dosa, nescaya telah rugi ia dengan sebab meninggalkan emas dan mengambil akan gantinya akan sepotong api, dan demikian itu rugi ia sangat besar. Tuan-tuan, dia bagi gambaran dekat kita pengarang kitab ni. Dia kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, bila kita nak bercakap ni, biar kita bercakap dengan perkataan-perkataan yang baik. Sebab kita macam mana pun kita akan bercakap. Macam mana pun kita akan bercakap, kita tak akan terlepas dari bercakap, melainkan kita bisu lah. Kalau tuan-tuan tak mau cakap, tuan pergi duduk dalam hutan. Duduk dalam hutan, akhirnya cakap juga. Cakap dengan pokok ke, cakap dengan gera ke, cakap. Macam mana pun kita akan bercakap. Dan kita tak ada pilihan, melainkan kita akan bercakap. Bila kita bercakap, kita tak akan terlepas dari bercakap. Salah satu daripada 3 jenis percakapan ni. Nombor 1, cakap yang baik-baik. Nak kena belajar sungguhlah tuan-tuan, kita ni belajar, kita bercakap baik-baik. Tuan-tuan, kita ni biasa buat salah, kita biasa buat dosa. Saya biasa buat salah, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan pun biasa buat salah. Bila kita buat salah, kita akan hidup dalam dosa. Dan ada tanda kita duduk dalam dosa ni. Antara tanda kita duduk dalam dosa ni tuan-tuan, ialah Allahumma salli Muhammad, kita hilang keinginan untuk buat baik. Susah nak buat ibadat. Nak semayang jadi malas. Kalau dapat semayang, kita tak rasa sedap dan lazatnya semayang. Kita tak boleh nak bangun qiyamul lail. Kita susah nak puasa sunat. Bahkan di antara tanda kita tenggelam dalam dosa ni tuan-tuan, ialah kita susah nak menangis kerana dosa. Betul-betul tanya kat diri, bila last kita teriak disebabkan dosa kita? Bila last? Yang tuan-tuan boleh semayang minta ampun, keluar air mata. Bila last? Maksudnya hati kita sedang keras. Keras tu pasal apa? Sebab tenggelam dalam dosa. Tapi kita istighfar, minta ampun pada Allah. Dan kita duk buat kebaikan. Pi masjid juga walaupun kita malas. Baca Quran juga walau kita malas. Bangkit juga sembahyang sunat walaupun kita malas. Dan setiap amalan kita buat tu jadi penghapus dosa. Ma min abdin yasjudu lillah sajdatan illa kataballahu bi hasanatan wa muhiyat ahu bi sayyiatan. Tidaklah seorang yang sujud pada Allah, melainkan setiap sujud tu Allah akan tulis baginya satu pahala, Allah akan padam baginya satu dosa. Dan Nabi SAW sebut, ittabi'as sayyi'ata hasanatan tamhuha. Kamu ikutilah kebaikan, kamu ikutilah kemaksiatan dengan kebaikan, yang kebaikan itu akan memadamkan dosa. Semua benda baik yang kita buat ni jadi jalan-jalan pemadam dosa. Ini tuan-tuan bertahan ni sampai pukul berapa ni, 8.40 ni. Ni Allah sedang ampunkan dosa.
Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni malaikat duk mohon keampunan untuk dosa-dosa yang pernah kita buat. Keluar lagi daripada majlis ilmu ni berguguran dosa macam baby baru lahir. Dan ada tandanya bila Allah ampun dosa. Apa tanda dia? Kata ulama, antara tanda dosa kamu diampunkan ialah kamu sudah tidak bercakap lagi perkataan-perkataan yang buruk. Dan tengok perangai kita dulu lagu mana? Cakap ikut dan, hamput orang ikut dan, maki orang ikut dan, pantang salah sikit, mulut kita memang hebat. Mulut kita memang jahat sungguh. Kita bercakap, kita tak concern langsung orang tu rasa lagu mana. Kita tak kisah nak rasa apa, nak rasa lah. Aku suka aku lah, aku nak cakap apa. Ni mulut aku. Tu kita dulu. Isteri kita ke, anak-anak kita ke, kawan kita ke. Sampai kita kata apa? Sampai mereka kata apa? Dia ni tak boleh duk sembang dengan dia. Mulut dia memang jahat. Ada tak panggil kita lagu tu dulu? Lah ni kita lagu mana? Bila kita nak bercakap, kita fikir dulu hati orang tu akan rasa apa dengan perkataan kita keluar. Nabi kata apa? Innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap benda yang kita buat. Dan salah satu maksud daripada ihsan tu, dia rasa apa yang orang tu rasa dengan perbuatan dia. Kalau aku buat aku ni, dia tu rasa apa? Kalau aku cakap macam ni, dia tu rasa apa? Tu orang yang dah ada ihsan. Dan ihsan ini mai bila Allah ampunkan dosa dia. Faham tuan-tuan ni? Lepas tu tuan-tuan nak tengok, kadang-kadang kita kena paksa diri kita. Nak cakap, timbang dulu elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang tu dia, kita ni tuan-tuan kadang-kadang cakap orang kita enggak rasa hati orang tu rasa lagu mana. Dalam kitab ni awal tu, dalam bab telinga, dia kata kalau kita makan satu benda rosak, telan, sagi, kalau sakit perut kita makan julap. Dalam kitab ni, kitab Nawawi hati ni, makan julap dia buang, dia discharge, habislah benda masam tu keluar dalam perut. Tapi benda dia masuk dalam telinga, dia bukan boleh keluar tu, dia akan melekat kat hati bahkan sampai mati. Lepas tu jaga benda kita bercakap dengan orang. Kadang dia kena hati orang, dia melekat, dia bawa sampai mati, tak boleh nak buang. Bila kita panah baran, kita marah, kita keluar macam-macam dalam mulut kita. Kata ikut dan. Ada seorang dia pergi cerita kat ayah dia, dia kata, ayah, so ini panah baran. Marah tak boleh kontrol. Ayah dia kata apa? Cara nak ubat dia, setiap kali hang marah, hampir kat dinding, ambil paku, hampir pelepas marah tu dekat dinding tu. Marah ni, pergi kat depan belakang rumah, ambil paku pelepas. Wajak tu geram suara aku, pam tu. Lepas tu bila rasa lega, pergi cabut balik paku tu. Itulah yang dia buat setiap kali dia marah. Sampai satu hari dia pergi jumpa pak dia. Dia kata, Pak, alhamdulillah, marah saya dah reda. Saya dah tak marah lagi dah. Dah tak panah barat dah. Pak dia kata, alhamdulillah. Hang buat apa? Buat macam pak suruh hari itulah. Tiap kali saya marah, saya pergi lepas kat dinding. Wajak sungguh hang, perpang pukul. Dia kata, jom kita pergi tengok tempat hang paku tu tahu mana. Dia pun bawa lah ayah dia pergi tengok. Dia penuh dengan lubang kat belakang tu. Kat dinding tu berlubang. Dia kata, alhamdulillah, marah hang tu dah reda. Syukur pada Allah. Tapi hang tengok tak lubang-lubang ni? Tengok. Itulah hati-hati dulu orang yang hang dah marah. Tu lubang-lubang ni, itulah hati orang yang hang maki hamu dulu. Yang hamput dulu, yang hang marah dulu, yang hang kata, itulah hati dia. Tak boleh nak padam lah. Dan kesan ni dia akan bawa sampai mati. Sebab tu hati-hati dalam kita bercakap, terutama bila kita bercakap dengan orang yang kita sayang, orang yang rapat dengan kita. Tuan-tuan tahu tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang paling banyak terasa hati dengan kita ni, tu mak ayah kita. Mak ayah kita tu.
pergi minta maaf dengan dia. Tumpang dia dua ada, pergi minta maaf dengan dia. Jangan sampai subhanallah dia bawa rasa tak kena dengan kita tu sampai dia mati. Saya pernah cerita kat tuan-tuan, ada seorang hidup dia tunggal langgang, kelang kabut. Dia orang baik, orang masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, ustaz, saya tak tahu pasal apalah hidup saya ni tunggal langgang. Semua tak kena, serba tak kena. Ustaz tu kata, hang ada masalah dengan mak dah. Kita tak tahu, ustaz, mak saya okey je. Tiap kali balik rumah, mak saya masak. Tiap kali balik rumah, tiap-tiap bulan saya hantar duit, saya telefon dia, mak saya okey je. Dia cuba hang balik rumah, sembang dengan mak tengok. Tanya dia, kok ada benda dia simpan dalam hati. Dia balik-balik rumah, tuan-tuan salih selamat, balik ambil cuti, pergi balik kampung. Lepas mayang dengan mak dia, salam tangan mak dia. Dia tanya, mak ada masalah dengan saya tak? Hai, masalah apa? Cuma mak cerita betul-betul, ada tak mak simpan apa-apa kat saya? Mak dia diam, saya teriak. Mak ni, satu benda je. Dulu waktu hang sekolah dulu ni cerita zaman sekolah dulu ni. Mak jumpa seluar hang satu, mak ingat seluar tu rosak, mak pergi buang. Rupa-rupanya zaman tu jenis pakai seluar koyak-koyak agak. Ni kata, kemudian hang lempak kain tu, lempak seluar tu kat muka mak. Mak ingat waktu tu mak doa, ya Allah, engkau hancurkan, musnahkan ni, aku tuntut anak aku ni kat akhirat. Keluar perkataan daripada mak dia. Lepas tu mak biasalah. Lepas tu lagi masak balik macam. Rupanya dia simpan sungguh dalam hati dia. Tunggal langgang hidup anak dia. Ada seorang ustaz, dia cerita, dia pergi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rumah orang tua-tua. Dia pergi rumah orang tua-tua, pergi ziarah rumah orang tua-tua. Dia sampai kat rumah orang tua-tua tu, ada seorang makcik mai sambut dia. Anak aku mai, dia kata. Tu kan mak dia. Orang tua duduk kat dalam tu. Kita anak aku mai. Ustaz Abdullah muda cerita. Jadi benda ni jadi kat dia. Dia kata tu bukan mak saya. Dia ingat saya ni mak, dia ingat saya ni anak dia kata. Bila makcik tu macam bersungguh sangat, dia pun mengaku pilah, ya mak ni saya mai. Dia kata, pasal apa tinggal mak kat sini, awak yang tinggal mak kat sini, mak ni rindu kat kamu. Dia kata, tak apa mak, saya minta maaf lah, saya salah, ni saya mai dah kat mak ni. Dia pun duduk dengan makcik tu, dia pun minta roti, dia suap kat mulut makcik tu. Makcik tu seronok hari tu. Dia duk ulang kata, pasal apa lah tinggal mak kat sini, pasal apa lah tinggal mak kat sini. Dia kata, tak apalah mak, saya minta maaf lah mak, saya minta maaf. Jom ikut saya balik. Dia pun pergi cakap dengan pengurusan tu, minta bawa balik makcik ni 5 hari. Pengurusan pun bagilah balik San. Bawa balik ke rumah, bagi mandi orang tua ni, beli baju baru kat dia. Seronok macam ni. Duk awak lah buat kat mak macam ni, jangan tinggal mak dah, mak nak duduk dengan kamu. Tak apalah, duduk dengan saya. Setiap kali makan, dia suap makcik ni. Dia pun tak ada, dia kata mak dia dah meninggal dah. So dia ingat mak ni, makcik ni mak dia lah, dia kata. So setiap kali makan dia suap, Lepas makan, semayang dia jadi imam. Hari pertama, okey, lepas semayang salam, cium tangan, suap makan. Hari kedua, hari ketiga. Hari ketiga duduk di rumah. Hari ketiga, lepas semayang, suap tangan nak salam, makcik ni ambilkan telekung, tutup tangan dia, salam. Dia kata, ni pasal apa mak? Pasal apa mak buat macam ni? Ni kan anak mak ni, pasal apa nak berlapik? Ustaz, dia panggil ustaz. Ustaz ni bukan anak makcik. Ni anak makcik lah ni, bukan orang lain dah ni. Ustaz ni bukan anak makcik. Anak makcik tak pernah suap makanan dalam mulut makcik. Makcik tahu. Anak makcik tak pernah makcik semayang jadi imam. Tak pernah. Ustaz mengakulah, ustaz bukan anak makcik.
Dia kata, makcik, mak tak apalah mak, anggaplah ni anak. Dia pun dah tak ada mak dah. Inilah mak ganti, tak apa lah dia kata. Tak apalah duk. Tengah-tengah duk makan tersedak-sedak, nak termuntah. Dia kata, awak ni mak, ni kisah benar ni tuan-tuan. Kisah benar ni. Dia kata, tak tahulah, dia kata, ni mak nak pesan, dia kata. Mak duk rasa macam tak lama. Kalau mak mati, dia kata, kalau mak mati, tolong jangan bagi tahu kat siapa pun anak-anak mak tu. Mak tak redha kat depa. Tu dia tuan-tuan. Anak 4 orang. Semua hebat-hebat. Dia kenal setiap orang tu. Mak tak redha. Jangan bagi tahu kat depa kata mak dah mati. Kalau depa tahu kata mak mati, jangan bagi depa mai, jangan Allah SWT Muhammad bagi depa mai ziarah. Jangan bagi depa. Jangan bagi tahu dekat mana kubur mak. Jangan. Kalau depa tahu dekat mana, kalau depa tahu mak mati dan tahu kubur mak kat mana, ustaz, jangan bagi depa mai ziarah mak. Mak tak redha kat depa. Bawa makcik ni tuan-tuan pergi dekat Allahumma salli ala Muhammad, pergi dekat hospital. Sampai makcik ni meninggal atas pangkuan ni dalam keadaan dia tak redha kat anak-anak dia. Jagalah tuan-tuan, kadang-kadang kita duk bercakap benda-benda dengan mak-mak tak redha. Orang yang paling banyak terasa hati dengan kita ni tuan-tuan ni mak ayah kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ada seorang tu dia pergi tinggal mak dia dekat rumah orang jaga. Semenjak tinggal tak pergi ziarah-ziarah, tak pergi tengok dah. Betul tinggal tu. Saya kenal seorang tuan-tuan. Ayah dia kan meninggal kat tu. Sedih tuan-tuan. Berapa tahun tinggal ke? Mak Yah nama dia kan. Satu hari salah seorang anak dia telefon dekat jabat, bagi tahu kata petang ni kami nak pergi ambil mak buka puasa. Ni pun kisah betul ni. Petang ni kami nak pergi ambil mak buka puasa. Dah betul tak jumpa. Orang tua ni seronok lah. Esok nak pergi ambil. Bukan petang ni, esok kami nak pergi ambil mak, nak pergi buka puasa. Tolong siap. Yang pengurusan ni pun seronok lebih abang, makcik ni esok ni anak makcik nak mai, nak bawa pergi buka puasa. Seronok orang tua ni. Tuan-tuan tahu dia bersiap bila? Lepas subuh. Lepas subuh tu siap dah. Tahu tunggu mana? Tunggu di luar. Makcik depa nak mai satgi lepas asak lagi baru nak mai ni. Tak apalah, biar makcik tunggu hutang ni satgi, takut lambat satgi nyusah depa. Tak mau bagi susah anak. Tunggu lepas subuh, tunggu kat luar dah. Masuklah dulu hangat kat luar tu. Tak apa, mak nak duduk kat makcik duduk kat luar ni. Saya takut lambat satgi. Sampai waktu zuhur, sampai waktu asar. Tuan-tuan, sampai maghrib. Anak yang janji nak mai tak mai. Makcik duduk kat luar. Tunggu kat luar. Makcik, masuklah ni, kita nak buka puasa. Tak mau saya anak saya mai. Depa pujuk masuk tak masuk. Tak makan, tak buka puasa, tunggu kat luar. Sampai isyak tak mai. Sampai isyak tuan-tuan, makcik ni masuk senyap ya. Senyap. Sepatah tak cakap masuk. Terus masuk bilik, baring tidur. Tuan-tuan tahu apa jadi? Dia pergi kejut lepas tu makcik tu dah meninggal. Doktor kata dia depres sangat, dia tertekan sangat, tak tahulah apa jadi kat dia. Meninggal tuan. Tuan-tuan boleh bayang dia meninggal macam mana? Anak-anak tu confirm anak derhaka.
Tapi minta maaf lagu mana? Tuan-tuan ada masalah dengan siapa, tuan-tuan salah cakap dengan siapa, tuan-tuan tengking siapa, tuan-tuan angkat suara kat siapa, tuan-tuan hina siapa-siapa, pergi selesai kat dia siap-siap sebelum dia mati. Dia dah terbaring lagu tu, tapi cium muka dia, pergi minta ampun, minta maaf, dia patah tak boleh cakap dah nak maafkan tuan-tuan. Waktu hidup ni minta maaf elok. Belajar cakap baik-baik lah. Kita kena belajar cakap baik, biar orang panggil kita dengan panggilan yang baik. Dan kita buktikan yang Allah dah ampunkan dosa kita dulu ni dengan perkataan-perkataan kita yang baik. Wah, hang lah ni dah tak mampu sangat dah lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia jadi jalan pengampunan dosa aku. Tapi kalau duk merapu, merepek, duk maki hamun orang lagi, cakap tak fikir hati orang, takut-takut kita duk masih tenggelam dalam dosa lagi. Ya, pengarang kita kata apa? 3 je. Nombor 1, cakap baik. Kita bercakap benda baik ni macam pegang ketui emah, macam dapat ketui emah. Tapi kalau kita cakap yang sia-sia, kata pengarang kita ni, cakap sia-sia macam ketui emah yang duduk ada kat tangan tu, pi tolak kat tepi, tak mau ketui emah ni, pi ambil ketui tanah yang tak ada nilai. Kalau real dia antara ketui emah dengan ketui tanah, tuan-tuan sanggup tak tolak ketui emah dan ambil ketui tanah tu? Tak sanggup. Tapi tu yang kita duk buat sebab kita mesti bercakap. Ada cakap yang baik, cakap benda sesa. Merapu, merepek dalam grup WhatsApp tu, kita lah merepek paling kuat sekali. Hantar benda tak ada faedah, share benda yang bukan-bukan, merepek, merapu, tak ada faedah orang baca. Macam ambil ketui tanah, buang ketui emah. Lebih dahsyat kata dia, ketui tanah pun tak tepi, ketui emah pun tak tepi, pi ambil ketui bara api pasal duk cakap benda maksiat, benda dosa. Maka tuan-tuan tapih-tapihlah apa yang nak kita cakap, insya-Allah. Maka setengah daripada segala perkataan yang memberi manfaat itu menceritakan segala pekerjaan dan kelakuan salih ala Muhammad, perniagaan dan perusahaan. Inilah setengah daripada barang yang banyak manusia berkata-kata. Wallahu alam. Tuan-tuan lipat tanda sat pada perenggan yang kedua pada muka surat yang ke-28 tu. Lipat tang maka tu, nampak tak? Lipat tuan, lagi senang kita nak cari pada pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Lipat tang maka, nampak tak? Perenggan kedua muka surat yang ke-28, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat dekat saya dan manfaat pada kita semua. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap, dan insya-Allah tuan-tuan doakan saya, insya-Allah kalau tidak ada halangan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya akan berlepas untuk melaksanakan ibadat haji pada 20 hari bulan ni. 20 bulan ni saya akan berlepas untuk melaksanakan ibadat haji. Tuan-tuan doa-doalah supaya Allah berikan kesihatan, kebaikan, kesejahteraan, dijauhkan daripada musibah, bala bencana, ujian, penyakit, dan dikurniakan oleh Allah haji yang mabrur, insya-Allah. Amin amin rabbal alamin. Minta ampun, minta maaf salah silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'amin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.